Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kiranya sungguh kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya senantiasa damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa ada mengiringi kehidupan kita sekalian. Anugerah Tuhan ketika hari ini kita masih memiliki satu kesempatan yang indah untuk datang bersama-sama beribadah di hadapan Allah. Kita bersama-sama sebagai satu gereja berkumpul dari tempat kita masing-masing, satu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hari-hari yang sudah kita lewati, tentu terjadi banyak hal yang ada dalam kehidupan kita. Pengalaman demi pengalaman, suka duka kehidupan, kita sudah melewatinya bukan? Dan di saat ini ada satu kesempatan kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kita datang beribadah di hadapannya, membawa sukacita kita, membawa sorak-sorai kita. Karena kita mengetahui, merasakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang akan kita lantunkan, melalui firman yang akan diuraikan. Itu semua akan memberkati kita. Ibadah pagi akan dilayani oleh GKI Pekanbaru dan juga GKI Agape di ibadah yang kedua. Kiranya setiap kita sebagai kesatuan tubuh Kristus bersama-sama bersedia untuk belajar dari firman Tuhan, bersama-sama dibentuk melalui pembelajaran firman Tuhan, pujian dan doa, supaya hidup kita, iman kerohanian kita terus bertumbuh dengan sehat. Di dalam situasi kondisi yang ada di sekitar kita, kita tetap kuat, kita tetap teguh mengikut Kristus setiap harinya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Dan kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian tetap sehat, tetap semangat, dan hidup jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now
jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Yesuslah jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Jika pertanyaan banyak dalam hatimu, damai tak kau dapatkan di dunia yang semu. Bayangkan masa lampau menghantui senantiasa. Inilah yang ku tahu, Yesus jalannya. Yesuslah jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Yesuslah jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Adakah rintangan yang tak dapat diatasi? Adakah langit punah, surya tak berseri? Baik ketahuilah kau, firman Allah berkuasa. Semua yang Dia janjikan, Dia akan beri bagimu. Yesuslah jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Yesuslah jawaban bagi dunia, ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Ya bagi kau dan saya, Yesus jalannya. Bersyukur pagi ini kembali kita datang di hadirat Tuhan. Marilah kita sembah dan muliakan Tuhan dan Raja kita. 感谢主，今天早上我们可以来到主的面前，让我们一起来赞美荣耀主我们的王。 Tuhanku dan Rajaku, Engkau layak disembah muliakan. Oh Tuhanku dan Rajaku, ku tinggikan nama-Mu selamanya.坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你。昔在今，在以后永在，唯有你是全能神圣。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你。
唯有你配得敬拜和尊重，万万主啊，万主主，我们高举你生命直到永远，万万主啊，万主主。唯有你配得敬拜和尊重，万王之王，万主之主，我们高举你生命直到永远，我们高举你生命直到永远。Kebaktian kita pada pagi hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 我们的崇拜是靠圣父、圣子、圣灵的名举行。Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 愿恩惠平安从父并主耶稣基督归于你们。 dan menyertai saudara juga. Mazmur 100 ayat 1 hingga ke-5. 诗篇第100篇， Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 称谢诗，普天下当向耶和华欢呼。你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 Marilah kembali kita melihat diri kita, 让我们一起来检查自己， baik hati, pikiran, dan perbuatan kita. 无论我们的心、思想或者行为， Di depan muka Tuhan Yesus, kita akuilah segala kesalahan dan dosa kita. 在主面前，我们认我们的罪。 Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. 主，这是您的儿女， Kami mengakui
mengakui segala dosa pelanggaran yang kami lakukan. 我们来承认我们所做的罪， Tidak ada yang bisa tersembunyi bagi Engkau Bapa. 没有一件事情能够隐藏你。 Dengan penuh ketulusan kami mengakui semua dosa pelanggaran yang kami lakukan ini. 我们以诚恳的心来认罪， Ampunilah kami setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. 求您赦免我们， Sucikanlah dosa kami Bapa. 求您原谅我们的罪， Sehingga kami layak beribadah kepada Engkau. 让我们配得来到您的面前祷告。 Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa. 这就是我们的认罪祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们这样祈求。 Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Ketika dengan rendah hati dan tulus mengakui dosa kita, maka Tuhan berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12. 当我们与谦卑和诚恳的心认罪，主对我们这样说： Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 罗马书第6章12节，所以不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。 Demikian berita anugerah daripada Tuhan. 这就是神的恩典信息， Syukur kepada Syukur kepada Allah. Allah. Salam damai bagi kita semua. 平安。 Mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan pendeta Amin Hongko. 让我们一起来预备心和思想，来聆听主的话语。主的话语由方牧师来带。 Ku memilih Yesus. 我宁愿有耶稣。 Memilih Yesus bukan harta dan yang milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya
Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam doa. 我们还没有领受神的话语之前，我们先来祷告。 Bapa yang di surga, kami bersyukur kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. 主啊，我们真的满心感谢你，你的慈爱这么大的对于我们，给 Di 予我们。 tengah-tengah COVID yang kami alami, Engkau terus menyertai kami. 在这个疫情病毒当中，你不断的带领着我们， Dan pada saat ini kami pun bisa mengikuti ibadah ini. 直到今天我们仍然能够来敬拜您。 Dan kami punya kerinduan untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. 我们一个渴慕的心，我们想更认识主您。 Maka ajarlah kami dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. 主啊，你就用你的真理来教导我们。 Pakailah kami kedurang hamba-Mu yang lemah dan tidak pintar bicara ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. 你就使用你两位软弱的仆人，没有口才的仆人来传讲你自己的信息。 Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan dan petunjuk dalam hidup kami. 但愿所传的话语能够成为我们的力量，来指引我们的生活。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们这样祈求、这样祷告呢，是奉靠主耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 23. 今天我们阅读的经文是在罗马书第6章12到23节。 Roma pasal yang ke-6 ayat ke-12 sampai 23. 罗马书第6章12到23节。 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan untuk memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, sebab kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 好，我们一起来看罗马书第6章12到23节。所以呢，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从生殖的私意，
也不要将你们的肢体献给罪做不义的器具，要像从死里复活的人，将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这些怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可。岂不晓得你们献上自己做奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以致已死；或做生命的奴仆，以致成义。感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。我因你们的肉体的软弱，就照人的常话对你们说：你们从前怎样将肢体献给不洁不法的做奴仆，以致以不法；现今也要照样将肢体献给义做奴仆，以致以成圣。因为你们做罪之奴仆的时候，就不被义约束了。你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai 42. 我们再看马太福音10章40到42节。 Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. 马太福音10章40到42节。 Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. 我们看马太福音第10章40到42节，人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为唯义的人名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。 Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan. 这就是神的话语，凡听到又把道存在心里面的人，变为有福。 Haleluya. 哈利路亚。 Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. 主内各位亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Tema kita pada hari ini adalah upah di dalam Tuhan. 今天我们的主题是在主里面的赏赐。 Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengarkan kata upah, 各位亲爱的弟兄姐妹们，当我们听到这一句赏赐的时候， apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudara atau kita? 到底在我们的脑子里，我们所想的是什么？ Saudara-saudara, kalau saya ketika mendengar kata upah, saya langsung ingat pembangunan gereja. 若我的话呢，当我想到这个赏赐的时候呢，我就直接会联想到我们在建堂的事。 Saudara-saudara, para tungkang bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. 那些劳工呢，他们从星期一他们做到星期六。 Dan setiap hari Sabtu mereka sangat bergembira karena mereka akan menerima upah. 就是每到星期六呢，他们非常的高兴喜乐，就是为什么呢？他们要领这个
工资， Setelah bekerja selama 6 hari lamanya, 就是他们做了6天的工作， dan mereka pada hari yang ke-6 itu mereka menerima upah. 所以呢，到第6天他们就领受他们应得的这个工价。 Ketika mendengar kata upah ini, saya juga langsung ingat kepada hari buruh. 就是当我想到这个工资的时候呢，我就直接想到就是劳工节。 Karena setiap tahun sekali selalu ada demo ya. 就是每一年有一次呢，就是有这样的示威， Demo untuk kenaikan upah mereka. 就是呢他们在那边抗议，要增加他们的这个工资。 Saudara-saudara ini kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang upah, itulah yang ada di dalam mungkin dalam pikiran kita, itu adalah gaji kita. 所以呢，就是当我们听到这个工资的时候呢，我们在脑子里直接我们会联想到我们的薪金。 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata upah itu adalah 就是在印尼文的大字典里面，它有这样解释有关这个工价。 balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. 就是呢，他们的工资是劳工根据他们规定的时间工作，以金钱形式来获得这个工 Saudara 工资 yang。dikasih oleh Tuhan, saya kira kita ketika mendengarkan kata upah ini, kita sangat mengenalnya, saudara. 所以呢，当我们听到这个工资的时候呢，我们好像非常的接近，非常认识。 Dan upah ini diterapkan di dalam berbagai segi dalam kehidupan kita. 这个工资呢，就是在我们生活里面每个层面。 Kata upah ini juga dipakai di dalam istilah-istilah yang menunjukkan kerohanian atau hal-hal yang lain. 还有呢，这个在我们属灵上呢，我们是讲到有关这个赏赐。 Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab juga berbicara tentang upah. 在圣经里面，我们也看到有讲到这个赏赐或是这个工价。 Dalam bacaan kita, 2 bagian itu dari Roma dan juga dari Matius tadi, itu juga menunjukkan ada upah di sana. 刚才我们所阅读的，就是在罗马书，还在马太福音里面也有讲到有关这个赏赐或是这 Kita 个 sering 工资。 sekali melihat upah itu dalam bentuk ketika saya melakukan sesuatu, maka saya dapat upahnya. 我们常常呢将这个工资呢，就是想到当我们做一件事的时候，必定有它的回报。 Sehingga tanpa kita sadari, bahkan di dalam beribadah pun di sana kita menuntut upahnya. 甚至呢，就是我们参与这个崇拜会呢，我们都想要得到这个回报。 Ada yang beranggapan seperti demikian, kalau saya berbuat baik, maka ada balasan yang baik buat saya. 所以呢，有人呢常常就这么想呢，如果行善的话呢，我必定能够得到这个回报。 Upah dari perbuatan baik itu mendapatkan hal yang baik juga kepada saya. 就是呢，我做的一切善事呢，也能够回报给我一些好的事。 Nah, cara hidup yang seperti ini juga kadang-kadang membuat kita terapkan di dalam persembahan kita dan pelayanan kita, 就 bukan? 是这样的思想、这样的观念呢，常常我们也在我们的奉献上，我们也有这样的观念。 Ada yang menganggap bahwa berilah 1/10, lalu mengutip ayat Alkitab mengatakan maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah pada engkau. 所以呢，有的人说我奉献11奉献呢，那么的话呢，就是我们的上帝、我们的主呢，会为我们开这个天门，加倍的回报给我们。 Karena kita menangkap pesan ini, pengertian ini, pemahaman ini, bahwa ketika kita berbuat yang baik, maka kita akan dapat berlimpah-limpah dan berkali-kali lipat. 因为我们有这样的观念呢，所以呢，我们想就是说，我们做越多事越好事呢，我们的赏赐就是会越来越加倍，越来 Namun 越多。 apakah ketika Alkitab berbicara atau menulis kata upah di sana, 但是呢，我们看在圣经里面是否有真正记载这个赏赐呢？ seperti itukah pengertiannya? 是否我们就是用这样的了解性？ Kita kenapa harus rajin melayani karena ada upahnya?
为什么我们这么殷勤的我们的侍奉呢？因为我们觉得说在那里有上帝给我们的赏 Seperti 赐。 apakah dalam 2 bagian yang tadi kita sudah baca itu kita bisa belajar tentang kata upah itu, upah di dalam Tuhan. 所以呢，从我们刚才读的2处的经文里面呢，我们能够学习到在主里面的这个赏赐的。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， saya mengajak mari kita melihat di dalam Injil Matius yang kita bacakan tadi. 我们一起来看我们刚才所阅读的经文，就是在马太福音那里。 Saudara, di sana kita menemukan di ayat 41 dan 42 ada kata upah di sana. 在41到42节那里呢，有讲到有关这个赏赐的问题， Upah nabi, upah orang benar. 就是呢先知的赏赐，还有义人的赏赐， Kamu tidak akan kehilangan upahnya. 就是你不会失去这个赏赐。 Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca dalam bagian ini, 所以呢，当我阅读这段经文的时候， saya ingin mengajak kita, saya mendapatkan bahwa ternyata ada sesuatu yang berbeda konsepnya. 所以呢，我要跟大家分享，因为在里面呢有不同的这个观念在里面。 Kita selalu mengkaitkan antara upah itu berarti orang yang bekerja maka mendapatkan balasannya. 常常呢，我们将这个工资就是牵连到一个人工作呢，然后他得到这个回报。 Tapi mari kita lihat di sini lebih dalam lagi, apa sih yang menarik yang dibicarakan dalam bagian ini. 但是呢，我们看这一段呢，我们更深的一层，我们去看到底里面有什么更吸引我们的。 Saudara, dalam bagian ini adalah bagian Yesus mengutus 12 muridnya. 这里有讲到主耶稣呢差遣他12个门徒， Dia sudah memanggil mereka lalu kemudian mempersiapkan mereka. 他已经招了他们，然后呢预备他们。 Yesus menceritakan kondisi ladang yang mereka akan kunjungi. 主耶稣告诉他们说，他们将去到这个他们的侍奉场地里面的情况。 Yesus memberikan batasan-batasan sampai sejauh mana mereka boleh pergi. 所以呢，主耶稣就告诉他们应该去的地方是哪里，或是有一个限界， Kepada siapakah mereka akan kunjungi. 就是他们应该去拜访谁。 Dan Yesus melukiskan bahwa tantangan yang mereka hadapi adalah seperti domba yang masuk dalam kumpulan serigala. 就是主耶稣给他们一个描画，就是说他们就好像他们是绵羊进入到这个狼群当中。 Dengan kata lain, Yesus ingin sekali para muridnya ketika masuk dalam ladang sadar kondisinya. 所以呢，主耶稣是渴慕当他的那些门徒呢进到他们侍奉的场地里面呢，他们会觉悟到。 Dan maka Yesus mengingatkan mereka agar mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. 所以呢，主耶稣在那边也提醒他们，教导他们，他们要像这个灵巧，像那个蛇，但是呢，要顺良，像这个鸽子。 Yesus mengingatkan ada tantangan, ada penganiayaan karena menjalankan misi dari Tuhan. 主耶稣告诉他们，在前面有挑战，有危险，就是当他们实行他们的使命。 Di dalam persiapan ini mengutarakan tantangan dan kesulitan yang akan dihadapi. 所以呢，在里面呢，主耶稣也告诉他们，他们将面对的这个挑战。 Endingnya, bagian terakhirnya, ayat 40 sampai 42, Yesus memberikan satu hal. 所以呢，到结尾呢，就是在40节到42节那里。 Saudara-saudara, Yesus berkata bukan berarti kamu akan ditolak terus-menerus. 这里呢，主耶稣告诉他们，你们不是被人就是一直拒绝你们。 Memang benar, kamu alami banyak kesulitan, bahkan penganiayaan, bahkan ditolak. 虽然你们会面对的很多这个逼迫、很多挑战，给人拒绝， Tetapi di dalamnya itu ada orang-orang yang menerima karena mereka adalah domba-dombaku yang hilang. 但是呢，在里面呢，也有接待你们的人，因为他们都是我的绵羊。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Nah, inilah yang diceritakan oleh Tuhan, konteksnya ceritakan oleh Tuhan. 这就是主耶稣他所讲的上下文。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu di sanalah muncul kata upah di sana. 所以呢，在那里呢，就产生了
讲到有关这个赏赐的 Pertama 问 saya 题。 berpikir ini kata upah itu dikaitkan dengan para murid yang diutus pergi. Kan mereka yang melayani, mereka yang bekerja. 所以呢，当我看到这个赏赐的时候，我就认为是说那些门徒他们已经出去侍奉，他们应该所得到的。 Tapi ternyata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menerima upah itu bukan para murid. 但是呢，问题是说领受这个赏赐的人呢，不是那些门徒。 Yang menerima upah dalam bagian ini bukanlah orang yang pergi ke ladang itu dan bekerja di sana. 领受这个赏赐的人呢，并不是说他们去到那个场地，他们在那边工作的那些人。 Dalam bagian ini yang menerima upah itu adalah orang yang dilayani. 但是这里讲到领受这个赏赐的人呢，是受这个侍奉的人。 Nah, saudara, kita melihat nih perbedaan ada di sini, saudara. 所以呢，我们就看到在里面呢，它的不同点。 Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus berkata orang yang menyambut kamu itu, 所以呢，主耶稣说，那些接待你们的人， dia tidak akan kehilangan upahnya. 他们不会失去他们的这个赏赐。 Yesus memberikan contohnya seperti upah seorang nabi, upah seorang benar. 救主耶稣就给他们比喻说，好像这个先知领受的这个赏赐，还有义人所领受的。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹们， oleh sebab ini dalam bagian ini kita harus melihat 所以呢，从这一段里面呢，我们必须要看到， bahwa ternyata itu bukan soal pelayan Tuhan yang sedang berjuang di dalam ladang 并不代表说 ketika bicara upah. 就是讲到这个赏赐呢，并不是那些侍奉者在他们的场地里面，侍奉场地里面，在那边奋斗争取。 Yang memperoleh upah itu justru orang yang dilayani. 但是呢，领受那个赏赐的是他们所服侍的人。 Lebih lanjut waktu kita menggali dalam bagian ini, saudara. 若我们再去挖掘里面， Ternyata saudara, kita membaca upah yang ada di dalam Roma dan upah yang ada dalam Matius itu berbeda, saudara. 我们就发现到在罗马书还有在马太福音里面的这个赏赐是完全不同的。 Di dalam Matius, saudara-saudara, ketika berbicara upah, itu artinya apa? Itu artinya adalah hadiah atau penghargaan. 在马太福音讲的这个赏赐呢，是好像一个奖品。 Jadi ini adalah hadiah, itu bukan gaji. 但是呢，这里讲的是奖品或是礼物呀， Dengan 并 kata 不 lain, 是工资。 saudara-saudara, upah di sini adalah sesuatu yang tidak mengikat seseorang. 这里讲的赏赐呢，是没有牵连到一人， Jadi orang yang dilayani, dia dapat upah. 就是说 Dia dapat penghargaan karena menerima. 那些被服侍的人呢，他们领受这个赏赐呢， Dia menerima 因为 anugerah apa? 他们得到 hadiah. 神的这个恩典。 Hadiah apa di sana? 到底他们的礼物是什么呢？ Hadiah dari seorang yang diutus oleh Kristus. 就是他们领受到这个礼物，是接着主所差遣的那些人。 Barang siapa yang menyambut Kristus 他说，不论谁呢，他们接待了基督，接受了基 melalui 督， para murid yang hadir 就是接着那些门徒的出席 dan，memperlakukan mereka sebagai murid Kristus, 就是呢 utusan Kristus. 将他们看待成为一个是主所差遣的人。 Maka mereka akan mendapatkan upahnya. 那么呢，这些人呢，他们就会得到神给他们的赏赐。 Apa upahnya, saudara? 他的赏赐是什么呢？ Yaitu kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. 就是呢，主呢出席在他们的生活里面。 Upah dari yang dibawa oleh para rasul itu adalah kehadiran Tuhan. Hadiah itu adalah kehadiran Tuhan. 就是呢，主的门徒所带给他们的礼物呢，就是上帝出席在他们的生活当中。 Saudara, saya mau mengajak kita lebih lanjut lagi melihat di dalam Roma pasal yang ke-6 itu. 我要再进入，就是我们一起来看罗马书。 Kata upah itu muncul juga kembali, kita melihat langsung ayat 23 saja. 这一句赏赐呢，就是又出现了，我们直接看第23节。
Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 在23节那里这么说，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。 Nah saudara, kata upah dalam bagian ini, kata ini berbeda dengan kata upah yang ada di dalam Injil Matius pasal 10 tadi. 这里所讲的赏赐呢，跟我们刚才马太福音那里所讲的赏赐是不一样的，不同 Kata 的。 upah dalam bagian ini adalah menunjukkan gaji. 这里所讲的呢，是讲到有关这个工资。 Kata upah di sini adalah seperti ransum dari para prajurit. 就好像那些兵丁所配给那些兵丁的。 Di dalam konteks yang dibicarakan oleh Paulus dalam bagian ini, 从保罗在这一段里面他所讲的呢， saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengangkat ada dua kata yang penting, itu hamba dosa, hamba Allah. 这里有2点呢，就是保罗所提起的，就是呢罪的奴仆，还有义的奴仆。 Satu pertanyaan yang Paulus angkat di dalam pasal 6 ini, 就是这一段呢是保罗在第6章里边那里所提起 kalau 的。 seandainya kita mendapatkan anugerah hidup yang kekal itu, dan anugerah Tuhan itu makin besar, ya, bukan karena perbuatan kita. 就是说我们若领受神的赏赐越多的话呢，在我们生活里面，不代表说因为我们做的更多。 Kalau gitu saya bebas dong berbuat dosa supaya anugerah Tuhan itu makin besar. 那么话呢，我就免去一些犯罪的事，我就会领受更大的这个祝福。 Kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, 就是我们没有在他的律法下， tetapi kita di bawah hukum kasih karunia. 但是呢，我们是在他的恩典、他的爱的律法下。 Maka bolehkah kita berbuat dosa sebanyak-banyaknya? 那么的话呢，我们是否可以随意去犯罪呢？ Nah, Paulus menjawab tidak, saudara. 这里保罗回答说， Lalu kemudian dia menjelaskan kenapa. 然后他就解释为什么不可以。 Lalu disimpulkan di ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. 所以他的结论就是在23节那里说，因为罪的工价乃是死。 Nah, Paulus berkata apa? Paulus berkata bahwa kita dahulu itu adalah hamba dosa. 因为保罗告诉我们，我们以前就是这个罪的奴仆。 Oleh sebab itu kita mau tidak mau harus taat pada dosa itu. 因此呢，我们要与不要，我们就顺服那个成为那个罪奴。 Apa akibatnya? 他的结果后果是怎样的呢？ Kalau dia adalah Tuhan kita, dosa adalah Tuhan kita, 若那个罪是我们的主的话，是我们 maka 神的话 dosa itu memberi gaji buat kita, yaitu kematian. 然后呢，这个罪呢就给我们的工价就是死。 Kalau kita berperang atas nama dosa, 若我们就是在做这个罪奴仆的主角， hak kita adalah dapat makanan sebagai prajurit. 我们就像那些兵丁，他们领受到那些食物。 Dan makanan yang diberikan dosa kepada kita untuk berjuang demi dia adalah kematian. 就是呢，我们从这个罪里面领受的这个食物呢，就是带领我们进入到死亡。 Karena saudara-saudara dalam bagian ini jelas sekali ketika bicara tentang upah itu menunjukkan sebuah keterikatan antara Tuhan dan hamba. 所以呢，从这里讲的那个就是说赏赐或者工价呢，就是呢直接有联系到这个主人还有这个奴仆。 Kalau tadi bicara upah di dalam Injil Matius tanpa keterikatan. 就是刚才在马太福音里面呢，就没有什么牵连。 Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Maka kita dapatkan dalam bagian ini saudara-saudara. 所以呢，我们从这段经文里面，我们看到得到 Bahwa orang yang terikat oleh dosa, yang tuannya adalah dosa, 就是呢一个被罪捆绑的人呢，他的主人就是那个罪 dosa itu akan memberikan kematian pada Anda. 就是那个罪带给他的就是死亡。 Maka sebenarnya hidup kita itu tidak ada harapan. 其实呢，好像我们的生活根本没有盼望。 Nah, oleh karena Kristus datang, Yesus datang itulah yang membuat kita boleh
ditebus dari dosa kita. 就是因着主耶稣的来到呢，基督的来到呢，使到能够救赎我们。 Kristus itulah yang membuat kita merdeka dari perbudakan dosa itu. 就是呢，这个基督呢，就将我们从罪里面摆脱出来，成为一个这个自由的人。 Karena Kristus yang mati di atas kayu salib itu, yang dia berbuat itu bukan karena usaha kita, kita menerima kasih karunia. 就是呢，基督他死在这个十字架上，不是我们的作为，是他为我们，他死在这个十字架。 Bagian kita upahnya di dalam Kristus adalah apa, saudara? Adalah hidup yang kekal. 就是我们在基督里面，我们领受的赏赐就是什么呢？就是得到这个永生的生命。 Jadi dua bagian ini berbicara adalah tentang orang yang dilayani. 所以这两段经文所讲的就是说，那些被服侍的人、被侍奉的人， Orang yang dilayani mendapat upahnya, yaitu hidup yang kekal. Itu disebut kasih karunia. 就是呢，那些被服侍的人呢，他们领受到神的这个恩典，这就是他们的得到的。 Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, upah yang di dalam Matius itu adalah hadiah. 所以呢，在马太福音里面所讲的这个赏赐呢，是好像一种礼物。 Dan upah di dalam Injil dalam Roma yang dikatakan oleh Paulus adalah upah dosa, bukan upah yang dalam pengertian kepada hidup yang kekal. 所以呢，在罗马书讲的这个工价呢，是带我们进入到这个死。 Karena hidup yang kekal itu bukan upah, tapi adalah hadiah, kasih karunia. 但是呢，我们得到这个永恒的生命呢，不是是一种礼物，是一种恩典。 Jadi itu bukan gaji dari usaha kita, saudara. 并不是我们的工资，在我们的事业上。 Oleh sebab itu, saudara-saudara, orang yang dapat upah di dalam Tuhan adalah mendapatkan hadiah yang besar dari Tuhan. 就是说，在主里面所领受这个赏赐的人呢，他好像在主里面，他领受到主给他的礼物。 Lalu apa posisinya dengan pelayanan kita? 那么话呢，在我们的侍奉上，我们是怎样呢？ Saudara-saudara, oleh sebab itu bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah terima hadiah dari Tuhan, 所以呢，我们每一个神的儿女，我们已经从我们的主领受到那个礼物。 maka dikatakan dengan sukarela sudah selayaknya mempersembahkan menyerahkan diri kepada Tuhan. 所以呢，很自然的，就是很自愿的，我们已经我们自己，我们献给我们的主。 Karena kita sadar Tuhan itu begitu baik, 因为我们醒悟到我们的主是那么的慈爱。 maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita justru merasakan sangat terberkati ketika punya kesempatan melayani. 所以呢，我们就会感受到说，我们若有机会侍奉的话呢，是何等的喜乐。 Seperti Paulus berkata, saudara, 好像保罗他所讲 dalam 1 的。 Korintus pasal 9 ayat 18. 所以呢，在哥林多前书， Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. 所以呢，在哥林多前书第9章18节那里说：“既是这样，我的赏赐是什么呢？就是我传福音的时候，叫人不花钱得这个福音， Jadi dengan 免 kata 得用尽我传福音的权柄。” Jadi dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan konsep upah itu ya ketika upahku itu adalah ketika saya boleh melayani tanpa upah. 所以呢，这里代表说我可以侍奉我不必领受这个赏赐。 Segala keuntungan daripada pelayanan itu saya boleh tidak ambil, itu upahku. 就是说我在侍奉里面一切的代价呢，我可以不领受这个赏赐。 Saudara-saudara ini kasih Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Itulah cara orang Kristen harusnya memandang pelayanannya. 其实呢，这一切呢是应该我们每个基督徒我们应有的这个观念。 Bukan karena upah dia melayani. 并不是说因做有这个赏赐呢，所以呢他就侍奉。 Pelayanan kita bukan karena mendapat pahala. 所以呢我们一切的侍奉呢，并不是说我们会领受到这个回报。 Pelayanan kita adalah balas jasa.
其实呢，我们是回报神的 Rasa 恩， bersyukur kita kepada Tuhan. 就是呢回报我们对主的爱。 Seperti Simon orang Farisi yang mengundang Yesus datang ke 好 rumah. 像这个西门法利赛人西门，他邀请主耶稣到他的家里 Lalu 面， datang seorang perempuan berdosa menangis di kaki Yesus. 然后呢，有一个犯罪的女人呢进来，在主耶稣的脚前，在那边哭泣。 Lalu melap kaki Yesus dengan rambutnya dan menuangkan minyak wangi. 然后呢，他在主耶稣的脚前哭了，就用他的头发擦主耶稣的脚，然后呢，将那个香膏膏抹在主耶稣的脚 Dalam 上。 hati dari Simon orang Farisi itu berkata, kalau dia adalah utusan Tuhan, kalau dia adalah nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. 所以呢，这个西门心里就想说，他若是先知的话呢，他必定晓得这个女人是谁，是什么样的 Saudara-saudara, 女人。 lalu Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi. 所以呢，主耶稣在那个时候呢，就给他一个比喻， Katanya ada 2 orang yang berhutang kepada seorang tuan. 就是呢，讲到有2个人欠债。 Saudara, yang satu berhutang 500 dinar, yang satu lagi 50 dinar. 有一个呢，他欠了50两银子，另外一个呢是欠了5两银子。 Kedua-duanya tidak sanggup bayar. 他们2个人都没有能力去偿还。 Lalu sang tuan ini kemudian menghapus hutang mereka. 然后呢，这个债主呢，他就将他们所欠的就把它免了。 Lalu Yesus bertanya pada Simon itu, mana yang lebih berterima kasih? 所以呢，这个主耶稣就问这个西门，哪一位他应该更感觉到这个感恩 Di？antara kedua orang itu, mana yang lebih mengasihi si tuan ini? 就是说，那2个人谁是哪个债主更疼爱的呢？ Simon langsung menjawab, yang hutangnya besar dong yang diampuni. 所以呢，这个西门直接回答说：“我想是那多得恩免的人。 Nah, saudara-saudara, poinnya di sini adalah orang kenapa dia bisa berbuat kasih lebih, karena dia merasakan kebaikan kepada dia itu begitu besar. 所以呢，这个里面重要点就是说，为什么人家能够这么大的付出呢？因为在他里面，他认为他感受到他所领受的是何等的多，何等的大。 Oleh sebab itu persembahan kita, pelayanan kita, 因此呢，我们的奉献，我们的侍奉 saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan bukan karena dapat upah, 我们并不是说我们领受到那个赏赐， tetapi karena kita sangat bisa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. 但是呢，我们是在我们的心里真正看到、感受到主在我们生活里面的慈爱的恩典。 Merasakan kita sudah terima hadiah itu loh, pengampunan itu dari Tuhan terlebih dahulu. 我们已经领受了那个恩典，就是赎罪的这个恩典。 Nah, sekarang saya punya kesempatan melayani Tuhan, itu adalah satu kehormatan. 所以呢，今天呢，我有这个机会，我来服侍我们的主，是一个让人感觉到有尊严的。 Maka hari ini ketika engkau memberikan persembahan 1/10 pada Tuhan, 所以呢，今天你就献上你的11奉献， harusnya itu lahir karena ucapan syukur pada Tuhan, karena dia terlebih dahulu memberi hadiah buat kita. 我们就代表说，我们是向他感恩，因为他先赐给我们这个恩典。 Ketika hari ini engkau punya kesempatan melayani Tuhan, 说今天我们有机会，我们来服侍主， bukan untuk dapat upah, karena Tuhan sendiri sudah memberi hadiah kasih karunia hidup kekal kepada kita 我 terlebih 们不 dahulu. 是要领受这个赏赐，但是呢，是主耶稣他本身已经将这个礼物给我们了。 Kalau pelayanan adalah balas jasa, 若我们的这个侍奉是回报的话， maka kesulitan apapun tidak akan membuat kita undur. 所以呢，不管在我们侍奉上面对怎样的困难、怎样的挑战呢，我们都不会倒退。 Ada tantangan, ada penolakan, ada penghinaan. 就是在里面可能有挑战，就是有拒绝我们的。 Karena kita menganggap ketika kita boleh melayani itu sebuah kehormatan, itu kesempatan buat kita membalas kebaikan 就 Tuhan. 是说，我们就会想到说，当我们还有机会
服侍的时候呢，这是人家对上主给我们的一个尊重，直到我们能够去服侍别人。 Saudara, bagaimana dengan kita pada hari ini? 今天我们又如何呢？ Upah di dalam Tuhan 我们在主里面的这个赏赐， sudah kita terima terlebih dahulu sebelum kita melayani Tuhan. 就是呢，我们在还没有侍奉里的时候呢，其实呢，这个赏赐呢，我们已经领受到。 Dia sudah melakukan penyelamatan kepada kita terlebih dahulu. 他已经起先呢，将这一切呢，已经给我们了。 Maka sudah seharusnya kita melayani Dia. 所以呢，我们就应该，本来就是应该，我们要服侍他。 Apakah saudara bersedia? 是否我们预备吗？ Kiranya Tuhan menolong kita. 但愿我们的主帮助我们每位。 Saat hening. 我们默祷。 Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们一起和普实教会以使徒信经来宣告我们的信心。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami ingin mengucap syukur karena sesungguhnya kami telah terlebih dahulu menerima hadiah yang berasal dari Tuhan, kasih karunia yang begitu besar itu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ketika hati kami terbuka menyambut berita tentang Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, menyambut Tuhan yang datang dalam dunia itu untuk menyelamatkan kami, maka sesungguhnya Engkau sudah memberikan kami hidup yang kekal. Oleh sebab itu hidup kami adalah untuk Tuhan. Kami sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan maka tidak sepantasnya kami hidup di dalam dosa lagi dan menuruti keinginannya ya Tuhan. Maka kami berdoa, Tuhan tolonglah kami supaya kami betul-betul sebagai orang yang sudah dimerdekakan mempersembahkan diri kami sebagai hamba-Mu untuk taat kepada Engkau, untuk menjalankan apa yang Engkau kehendaki dengan hati yang sukacita ya Tuhan. Bila perintah-perintah-Mu adalah menjadi kesukaan bagi kami di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyerahkan setiap Jumat-Jumat dan saudara-saudara kami yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Engkau menolong dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari di rumah ya Tuhan, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan tolong Tuhan supaya di dalam hidup mereka ada hidup yang dipenuhi dengan rasa syukur pada Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan mereka, karena Engkau memberikan anugerah yang begitu besar dalam hidup mereka. Sehingga sungguh-sungguh hati mereka punya satu kerinduan untuk taat pada Engkau dan menjalankan apa yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan, kami ketika boleh mempunyai kesempatan untuk melayani Engkau, melayani sesama kami. Biarlah kami memandang ini adalah satu balas jasa atas kebaikan Tuhan. Makin kami merasakan kebaikan Engkau ya Tuhan, itulah yang kami inginkan supaya kami makin dapat melayani Engkau dengan lebih sungguh lagi. Buat hati kami menjadi peka,
Buat hati kami menjadi dapat merasakan. Buat kami dapat melihat Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menjaga, memelihara, dan menuntun kami. Buat kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu, bukan lagi menjadi milik dosa. Maka seharusnya kami membenci setiap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami dan tolonglah kami. Dan kami terus-menerus mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemerintah kami, untuk seluruh dunia ini ya Tuhan, yang sedang berjuang menghadapi musuh yang sama yaitu COVID-19. Tuhan menolong sehingga seluruh umat manusia bisa sungguh-sungguh diberikan kesadaran untuk tahu bagaimana menata kehidupan di dalam menurut masa new normal ini ya Tuhan. Engkau menolong kami mempunyai kesadaran untuk bisa bersama-sama hidup bersama di tengah-tengah virus COVID yang mungkin tidak akan hilang begitu saja ya Tuhan. Ketika kami sedang mencari jalan untuk bisa mengatasi dan menaklukkan ini semua ya Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kerendahan hati, terus mau belajar, terus mau menyesuaikan diri, beradaptasi dengan semua yang ada, sehingga tahu bagaimana mengatasi kondisi yang seperti ini dan membangun satu kehidupan yang baru di depan. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami dan menolong kami, menolong pemerintah kami, menolong bangsa kami, supaya betul-betul bekerja sama dengan baik mengatasi ini. Sehingga roda ekonomi boleh bangkit kembali, sehingga kehidupan yang harus kami jalankan sehari-hari boleh berjalan sebagaimana mestinya. Ketika kami boleh datang untuk beribadat pada Tuhan di dalam gedung-Mu, bila itu pun boleh kami bisa jalankan karena kami sudah bisa membangun disiplin yang baik dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kerinduan hati kami dan kami mau serahkan dan tahan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan transfer ke gereja masing-masing dan atau scan QR code. 我们进入奉献，奉献可以装到各自教会银行户口，或者扫描二维码。 Nats persembahan diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang 17. 奉献经文取自于哥罗西书第3章17节。 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。 Ku tahu Tuhan menguasai hari esok. 我知谁掌管明天。 Hari esokku hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena ku tahu janji-Nya. Kini ku berserah penuh, karena Dia Maha Tahu. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang
Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pimpinan bagi setiap kehidupan kami Bapa. 我们感谢您的带领在我们的生活上。 Kami menjalankan hidup penuh tantangan ke depan ini Tuhan, kami sadar semua karena tuntunan daripada Engkau. 我们晓得我们有你的带领陪着我们的前途。 Bersyukur juga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan ibadah kepada Engkau. 我们也感恩今天早上可以来到您的殿里崇拜。 Kami bersyukur kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Engkau. 我们感恩我们可以赞美你， Kami juga boleh mendapatkan firman Tuhan daripada 我 Engkau. 们也可以聆听您的话语。 Terima kasih Tuhan Yesus. 感谢主耶稣， Kami juga telah memberikan persembahan kepada Engkau. 我们也已经 Kami 我们的奉献， kami berikan ini dengan penuh sukacita. 我们用娱乐的心， Terimalah persembahan kami ini Bapa. 求您接纳我们的奉献。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督的名，我们这样感恩和祷告。 Amin. 阿门。Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah Syukur kepada Allah. dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.